Salam bahagia semua datang ke Dongga Arena. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Kim Pan-gun ternyata gembira dengan prestasi yang ditunjukkan oleh anak buahnya pada perlawanan persahabatan menentang Kemboja pada Jumaat. Pan-gun menyatakan perasaan bangganya apabila melihat kesemua pemain yang diturunkan berjaya menyesuaikan diri dengan corak permainan meskipun sekadar menjalani latihan dalam tempoh masa yang singkat. Meskipun permainan Harimau Malaya tampak seperti sedikit menurun pada babak kedua, namun Pan-gun tetap berpuas hati kerana beliau sememangnya ingin memberi tekanan kepada para pemain. Walaupun tampil dengan barisan pemain baharu, Malaysia berjaya membuktikan ia bukan suatu yang sukar buat mereka untuk mencipta kemenangan bagi mengatasi Kemboja. Dalam aksi persahabatan Tier 1 yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil itu, Malaysia tidak menghadapi begitu banyak kesukaran untuk mengatasi lawan dengan aksi yang sangat positif. Beberapa muka baru yang pertama kali beraksi buat Malaysia jelas memberikan gambaran buat barisan kejurulatihan bahawa mereka juga bersedia untuk memberi sumbangan buat negara. 4 jaringan yang dicipta dalam perlawanan pada Jumaat lalu masing-masing menerusi Faisal Halim, Lee Tak dan Stuart Wilkin untuk memberi gambaran positif buat penyokong bola sepak tempatan. Namun begitu beberapa perkara mungkin telah dikesan oleh Kim Pan-gun dan perlu dikaji dengan lebih baik pada aksi seterusnya berdepan Maldives. Berikut adalah 3 perkara yang dilihat perlu diperbaiki oleh skuad kebangsaan menjelang aksi seterusnya menentang Maldives nanti. Secara keseluruhannya, kombinasi pertahanan yang digunakan oleh Pan-gun untuk perlawanan ini jelas agak goyah menerusi persefahaman yang masih lemah. Gandingan pada separuh masa pertama membabitkan Kuzemi PE dan Syarul Nazim jelas masih lagi tidak menemui persefahaman terbaik selepas ada kesilapan-kesilapan kecil yang membenarkan lawan untuk sesekali mengatasinya. Walaupun begitu, Pan-gun masih lagi mempunyai pemain tonggak yang masih belum menyertai kem latihan pusat, iaitu Dion Kuls yang dilihat lebih tenang di posisi tersebut untuk siri perlawanan yang akan datang. Tiga orang pemain tengah digunakan dalam perlawanan ini merupakan gandingan baharu yang membabitkan Lee Tak, Stuart Wilkin dan David Rowley. Menerusi aspek penguasaan di bahagian tengah, jelas masih ada lagi kelompongan yang membenarkan lawan untuk tampil mengimbanginya dengan agak mudah. 2 pemain yang bersifat lebih kepada serangan iaitu Stuart serta Lee Tak tampil dengan sangat membantu di bahagian atas, namun mereka terlalu lama membiarkan Rowley berseorangan ketika bertahan. Rowley pula tidak banyak dapat disumbangkannya pada awal perlawanan, namun ianya dilihat agak positif pada separuh masa kedua selepas pemain ini lebih yakin mengawal bola dan cuba memberi sumbangan di bahagian serangan. Pemain seperti Syami Izzuan jelas mengejutkan ramai pemerhati bola sepak selepas aksinya dilihat sangat menyelah ketika aksi separuh masa pertama menerusi kerajinan yang ditampilkan olehnya. Cuma dari sudut kreativiti berpasukan, Kim Pan-gun perlu memikirkan sesuatu tentang bagaimana untuk membentuk gandingan baru kali ini tanpa terlalu bergantung harap kepada Faisal Halim. Dalam perlawanan ini, setiap pemain lebih banyak menggerakkan serangan menerusi gerakan individu untuk menjana serangan dan sekiranya pada aksi akan datang, Faisal pula dikunci penuh oleh pihak lawan, maka ianya mungkin akan memberi masalah buat posisi hadapan Malaysia. Aksi yang ditunjukkan oleh skuad kebangsaan Jumaat lalu wajar mendapat pujian kerana berjaya menunjukkan kesungguhan dan juga permainan yang positif. Selain itu, Pan-gun perlu mempersiapkan anak buahnya pada aksi persahabatan seterusnya menentang Maldives yang akan berlangsung pada 14 Disember ini.
Pemain-pemain ini akan terus diuji bagi mengenal pasti senarai akhir pemain yang akan dibawa ke saingan Piala AFF nanti. Teruskan menyokong Harimau Malaya, ini pasukan kita, kebanggaan kita. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.